Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Hari ini this is a video. Specifically, I just want to explain about a new topics in mechanical vibrations, which is the multi-degree of freedom system. Okay. Sebagai recall balik apa yang kita dah tengok sebelum ni. Kita dah tengok single degree, kita dah tengok 2 degree of freedom system. Yang untuk single degree kita dah tengok disebut undamped, damped, free vibration, force vibration. So kali ini kita akan tengok multi degree. Sebenarnya dia 2 degree of freedom system, sebenarnya multi degree lah, banyak degree ya. Dia maknanya lebih dari satu tu kira banyak degree lah. Tapi untuk multi degree, kita akan gunakan konsep, lebih banyak konsep matrix. Kita dah perkenalkan sedikit dalam 2 degree of freedom system. So now we're going to do a little bit more on how to analyze like big system lah, yang mana contoh sistem yang besar ni, maknanya sistem yang continuous. Contohnya beam ataupun biasanya cantilever beam lah. Cantilever beam kan dia vibrates. Kalau anda pegang pembaris kan anda goyang pembaris tu kan dia vibrate kan. Sebenarnya benda tu kita boleh transform the analysis into a discrete analysis by imagining that the ruler ataupun beam tu kita boleh wakilkan dengan beberapa node yang boleh vibrate atas bawah. Anyway, kita go tengok pada apa yang saya nak tunjuk ni. Right, so kita akan cerita berkenaan dengan first untuk tajuk ni, multi degree ni. Kita nak tengok pertama, kaedah pertama. Kita untuk multi degree ni saya banyak tunjukkan kaedah untuk analyze. A simple analysis sehingga at least you dapat mood shape of the system. So pertama kita kena buat ialah kita kena of course kita kena develop dia punya equation of motion, EOM, equation of motion. Kemudian lepas kita dapat equation of motion tu, dan kita boleh teruskanlah dengan analisis lain. Okay. Saya tunjuk kat sini contoh kalau kita ada sistem yang macam ni. Saya tunjuk saya punya pointer saya. Okey. So sistem yang macam ni besar sistemnya, tapi kita ada beberapa tempat yang kita fixkan dia. So bila ada force ataupun whatever thing yang shake dia, yang vibrate dia, of course dia akan bergoyang dan dia vibrate lah secara tak langsung. Dan kita boleh wakilkan dia dalam bentuk yang macam ni lah, untuk simplified analysis. So daripada bila kita boleh simplify dia macam ni, kita boleh predict lah dia punya movement tu, movement macam mana dia vibrate atas bawah ke, dia twisting ke, dia bend ke, itu boleh predict lah. So daripada prediction kita tu lah yang kita buat design. Kita design mungkin kita kalau mungkin beam ni kecil sangat, so bila kita buat simple analysis, dapati bahawa beam yang kecil itu tak mampu untuk cover the bending ataupun the deflection, atau mungkin size beam tu menyebabkan dia berlaku stiffness yang tinggi. So of course kalau stiffness tinggi, natural frequency tinggi, of course saya rasa macam yang kita pernah bincang sebelum ni, if we have high natural frequency is quite good, because we will have kita akan dapat avoid natural force ataupun input yang boleh sampai kepada natural frequency tu. So kita boleh avoid resonance. Kalau natural frequency rendah sangat, nanti force yang datang dari luar ni boleh hit the natural frequency, so dia akan create resonance. So biasanya kita akan buat K yang besar lah, so that high natural frequency kan. But dia ada lah benda-benda lain lah. So kalau beam ni besar, kalau buat tai tiang ni besar, so of course dia akan cost
cost lebih kan. Ada banyak lagi yang consideration yang kita akan pertimbangkan. Tapi inilah design proses untuk kita as engineer kita nak propose kita punya design ataupun sistem kita. Okay, next. So pertama kita bila kita nak analyze, when we want to analyze the system, first kita macam biasalah kita kena ada coordinates, kita kena identify coordinates dia bergerak macam mana, translational, x and y, exact, okay, ataupun dia dalam bentuk rotation. So kita kena identify lah. Bila kita dah identify dia punya possible coordinates atau coordinates yang dia akan move tu, akan bergerak tu, so kita boleh identify berapa degree of freedom sistem ni ya. Okay. Kemudian kita tengok dia punya displacement, possible displacement dia K kan, K kita kena tahu possible displacement dia lah. Kemudian kita kena draw free body diagram, dan kita akan apply Newton's law lah. Kita dah banyak buat practice benda ni in the previous topic. Mungkin you boleh revisit balik lah untuk tengok macam mana kita nak buat. Tapi yang ni untuk topik ini kita akan tunjuk lah contoh yang kita boleh buat daripada awal permasalahan atau question yang ada tu, yang question yang saya dah prepare tu, kita dari awal sampai dah akhir macam kita nak analyse sampailah kita dapat at least mode shape dia, kita boleh predict mode shape. Maksudnya kita boleh tahu mode shape, baru kita tahu lah pergerakan dia twisting ke, dia bending ke, dia whatever lah yang kita boleh tengok, kita boleh jangka motion dia. Okay, contoh lah, contoh ni kalau kita sistem yang continuous, sistem yang panjang, macam saya sebut ni cantilever beam ke pembaris ke, kita goyang dia. So kita boleh bayangkan dia ada banyak, boleh pecahkan kepada discrete mass macam ni lah. So each masses dia ada koordinat pergerakan dia sendiri. Atau biasa kalau cantilever beam pergerakan dia atas bawah lah. Okay, contoh maknanya bila kita dah identify tadi, kita dah identify masses ataupun degree of freedom dia, possible coordinates dia, possible masses yang kita nak pecah-pecahkan, baru kita kena buat free body diagram lah. So contoh yang ni lah, jadi untuk mass yang pertama macam yang sebelum ni, yang 2 degree of freedom, kita dah identify memang dia akan ada possible K, possible C ya. Possible C damping. Cumanya kalau dia ada kalau ni tadi boleh refer balik lah. Untuk ni secara umumnya, in general, if M mass number 1 I, so Ki mana K1 lah kalau mass number 1. Dan ini X will be X1 minus X. So sekarang ni I 1 minus 1 equal to 0. So X0. So that means kalau X0 tu kosong, tak ada. So X0 tak ada. Kalau kita ada sini, kita ada S1 2 3 lah. Kita tak ada lah koordinat kosong kan. So kalau X kosong tak ada lah. So maksudnya dia ada ni kalau jenis, kalau mass 1, kalau sini mass number 1, so which is we have K1 and X1 saja. Sama juga macam ni. Kalau ni C1, so kita ada X dot 1. Okay, so bahagian ni lah. So dia ada side, sama lah. Kita akan buat sama, K1 plus 1 jadi K2 sini. So K2 sini ada jadi X2 plus X1. So sorry bukan plus. So sini akan jadi K2 dalam kurungan X2 minus X1. Okay, sama sini, ini akan jadi C2 lah. C2 X dot 2 minus X dot 1. Begitulah seterusnya. Kalau M ni M2, begitulah seterusnya sampailah ke M yang ke berapa lah, berapa banyak multi degree of freedom yang ada. Okay, ini dia punya secara umumnya inilah cara kita nak buat lah. Kita gunakan equation ni. Tapi kalau anda faham daripada praktik-praktik yang sebelum ni, macam nak form F equal to MA punya equation, daripada F equal to MA punya equation tu,
dan anda boleh buat sendiri, tak perlu tengok equation ni. Tapi kalau anda nak hafal, boleh hafal equation ni. Okay. Alright. So biasanya ni dalam bentuk programming lah. Kalau kita boleh masukkan dalam komputer, komputer akan recognize equation ni. So whatever value of I, dia akan automatically, dia akan terus identify. Dia akan masuk, dia terus plug in the numbers. So dia akan automatically, komputer akan recognize dia punya equation of motion dia. Sama ada untuk 1, untuk 2, 3 dan M yang ke berapa lah. M ke whatever discrete number yang ada lah untuk mewakili sistem itu. Alright, so macam biasa, macam yang sebelum ni, yang 2 degree freedom system. So kalau kita ada equation of motion, kalau ada 2 degree, ada 2 equation. So daripada 2 equation tu kan kita form matrix untuk M, untuk C, untuk K kan. So now, to make it more general, so look at this one. Dia jadi besar lah. Bergantung pada berapa banyak degree of freedom yang ada. So itulah yang akan jadi size matrix tu. So kalau 3 degree of freedom, maka dia akan jadi matrix 3 kali 3. 3 kali 3. So kalau 4 degree of freedom, so 4 kali 4. So begitulah untuk M, C dan K. Saya rasa kita you already have some experience with these equations. The only thing is this become bigger, the size of the matrix become bigger. Of course, if size become bigger, so kita kena tengok beberapa teknik matrix yang beberapa teknik penyelesaian matrix yang kita kena buat calculation dengan menggunakan matrix. Terutamanya determinant. Determinant kan kita gunakan determinant untuk calculate natural frequency kan. Nanti kita akan tengok nanti. Macam mana kalau nak buat determinant untuk 3 kali 3. Matrix 3 kali 3. Alright, so kita teruskan. So ni contoh. Apa ini saya sikit lah ni. Ini boleh baca sendiri nanti dalam nota. Okay, so kalau saya boleh flashback. Kalau saya boleh flashback kita punya slide kita sebelum ni. Okay. Anda boleh tengok Anda boleh lihat matrix kalau kita ada equation of motion. Ni equation of motion yang kita develop kita develop untuk 2 degree of freedom. Dan dia jadi macam ni lah secara umumnya, macam ni lah. Dan kita dah develop MCK tu untuk matrix macam ni. Dan bila kita buat analisis, okay, kita ada equation of motion macam ni. Ni kalau yang tak ada C lah. Kalau C, ni contoh yang saya bagi sebelum ni. Kalau C tu 0, so dia macam ni lah. Dia macam ni. Dan untuk kita punya analisis multi degree ni, memang kita untuk scope kali ni kita tak akan buat analisis untuk C lah, untuk damping. Kita akan buat untuk undamp saja. Okay, kalau untuk K macam ni, untuk 2 degree of freedom, kita akan gunakan 2 possible solution. Sebab dia ada X1 sini dan ada X2. So which is kita ada possible solution untuk X1 dan kita ada possible solution untuk X2. Bayangkan kalau kita ada multi degree of freedom system. Kalau dia ada X3, sebab ada 3, contoh kalau 3 degree of freedom, so akan ada 3 equations. So dia akan ada X3. X3. So kita akan tambah tu lagi. Sorry. Tak keluar pula pointer saya. So ni ada dua tadi. Ada 2 penyelesaian. So kalau 3 degree of freedom, so ada 3 penyelesaian. So ada X3 tu lagi. Dan inilah kita akan cuba buat. Nanti saya akan tunjukkan. Kita ada buat satu bentuk dalam umum. Tapi kalau kita tengok yang untuk nota yang 2 degree of freedom system ni, if you look at the solution up to here, up to this one, kita tak ambil bahagian ni kan, kita anggap dia kosong, kita tak buat penyelesaian begini sebab dia kalau equation ni kita ada, kalau let's say kita ambil equation yang pertama ni kan, so if you look at this first equation is equal to 0, which mean either this parts is equal to 0 or this parts is equal to 0. Okay,
if we analyze for this part equal to 0, that we take out this equation to this one, so that jadi macam ni lah, jadi macam ni. So we analyze this part only, not including the cost term, so that this one akan jadi dia punya karakteristik, dia punya karakteristik matrix untuk dia. Okay. Tapi untuk multi degree kita akan cuba generalizekan form ini, bentuk ini dalam bentuk yang matrix. Okay. Kalau untuk degree of freedom, kita daripada sini kan kita boleh calculate number modes, kita boleh calculate kalau kita teruskan nota ni, kita boleh calculate determinant kan. Kita boleh dapatkan hasil frekuensi untuk dia. Okay. Tapi untuk multi degree, kita tengok, saya kembali kepada multi degree system. Okay. So untuk multi degree, okay. So terus kita wujudkan bahagian yang saya sebut tadi. Ini ialah bentuk umum untuk equation of motion bagi sistem yang tidak ada damping. Tengok ni ada bahagian M, dan ni X double dot. Okay, plus K term and X. Okay, dan equal to 0 lah, equal to 0. So this is actually term untuk multi degree of freedom system yang without damping. So, and then untuk penyelesaian dia, saya sebut tadi kan, kalau ada 2 degree of freedom, maka penyelesaian ada 2, X ada 2, X1 dan X2. Tapi kalau kita ada multi degree macam ni, kita kena buat satu nombor yang umum macam ni. So maknanya mungkin XR, AR, A ni amplitude, omega R dia punya natural frequency dia, dan ni R phase different dia. So R ni depend on berapa banyak lah. So kalau kita ada 2 degree of freedom, so jangan ni mana 1 to first one, yang second jadi 2 lah. So kalau 3 degree of freedom, so dia akan jadi 3. So ada 3 lah benda ni, ada 3 solution dia. So bila 3 possible solution, let's say kita terus pada analisis 3 degree of freedom lah. So kalau ada 3 penyelesaian, maksud dari sini kita boleh buat macam tadi lah yang 2 degree tu, kita boleh include dalam ni, dalam mana kita gantikan these parts ni. Cuma please note that yang untuk kali ni, X ni sebenarnya kan X kecil kan, ni macam ni, sama macam ni sekarang cuba X besar, dan ni kan X sebelum yang untuk 2 degree of freedom saya pakaikan term X besar untuk mewakili amplitude, tapi sebabkan oleh kita nak generalizekan dia, saya tukar sebagai term A, sebagai term A. So A. Okay, so ni X ni possible X lah, X1, X2, X3, Sn. Ni amplitude dia. So kalau kita boleh ganti this part ni dalam semua equation ni, dan kita boleh buat solution lah, untuk matrix ni, untuk sistem multi degree. Alright, dan equation ni tadilah X ni, XR ni ialah X1 sampailah Xn lah. Dan A ni amplitude dia, mana amplitude A untuk equation 1 sampailah equation ke N. Dan kita wujudkan satu equation H darabkan dengan A, matrik A ni, matrik amplitude, semua amplitude kat sini ni. Ambil semua amplitude dia. Okay. H ialah satu matrix yang kita panggil matrik karakteristik. Yang saya sebut tadi. Matrik karakteristik ya. Nanti anda boleh ulang balik video ni. Saya sebut apakah asal-usul matrik karakteristik. Daripada matrik karakteristik ni, inilah kita calculate determinant dia. Kita calculate determinants, kita boleh calculate normal modes dia. So apa tu HR ni? Kita darabkan dengan A tu, amplitude saja, bahagian amplitude saja. Okay. Dia adalah K minus omega R cos 2M. K lah matrix K lah matrix untuk spring stiffness.
M lah matrix untuk apa? Untuk mass. Dia adalah matrix. Kalau kita ada sistem 3 degree of freedom system, maka matrix dah 3 kali 3. Ni matrix 3 kali 3. Ni matrix 3 kali 3. Ni matrix 3 kali 3. Kalau 3 degree of freedom lah. Right. So, right, kita tengok kita tengok seterusnya. Ni contohnya. Maknanya untuk yang kolom pertama ni 1 1 kolom kedua 1 2 sampailah ke row bawah ni 2 2 sampailah ke n. Berubah nilai row dia. Nilai row. Kolom macam ni kolom macam ni, row dia ke melintang. So ini secara umum dia macam ni lah, secara umumnya macam ni. Tapi jangan risau, untuk kita nampak lebih jelas lagi macam mana benda ni yang saya tunjuk ni, dan perkaitan dia dengan 2 degree of freedom, kita boleh pakai kaedah ni untuk buat untuk 2 degree of freedom. Boleh pakai kaedah ni. You try to make sure that you get full understanding on what I'm talking about right now. So, tapi sebelum kita pergi pada contoh, saya nak tunjuk dulu. Ini adalah formula untuk calculate determinant 3 kali 3. Ada dalam nota, dan boleh refer balik. In fact, anda boleh refer pada video ni juga. Alright. So, kalau kita ada A, matrix A, B, C, D, E, F, G, H, I, 3 kali 3, dan determinant dia ialah, kita calculate dengan kita ambil first row ni, okay? A, B, C, D, kita ambil untuk first A, dia darab dengan determinant bagi bahagian ni, E, F, H, I, bahagian ni. Untuk ini. Okay. Kalau ditarap darab. Lepas tu, yang kedua, minus B, ambil minus B, darab dengan determinant untuk DFGI. Maknanya, kita ambil yang ni, kita ambil BEH ni, bahagian ni B ni, saya tutup bahagian ni, DFGI. Calculate determinant dia. Darabkan dengan negatif B. Dan plus C. Ingat tengok sign dia. So, A minus B plus determinant untuk kita tutup bahagian ni, tutup bahagian C ni, tutup, akan tinggal DEGH. So calculate DEGH untuk kali 2 kali 2 jangan tanya saya lah. Macam nak calculate determinant untuk 2 kali 2. Kita dah buat calculate untuk sistem 2 degree of freedom system tu. So just apply kat sini. So just kita nak tunjuk bahawa untuk 3 kali 3 macam ni. Dan untuk 4 kali 4 ada kaedah lain lah, ada kaedah dia. So fokus untuk ni dulu, untuk kita memudahkan pemahaman kita dalam menjawab contoh nanti. Okay, so dia seperti yang saya janjikan, so kita ada contoh. So for this example, let's say we have M1, 2, 3, then we have possible F1, 2, 3, and X coordinates 1, 2, 3, K macam ni lah, dia simpan K kat sini, K kat sini, K kat sini. So it's actually an undamped system, 3 degree of freedom. Okay. Lepas tu dia beritahu kat sini, semua K bernilai K. 1, 2, 3 semua bernilai K, dan M, semua M bernilai M. All M here go to M. It's quite easy to analyze. First, kalau tadi kan, so kita ada tadi M1 dan dia X, dan kita ada K. So untuk bahagian ni, so kita ada K1 X1. So sini kita ada, ingat K2, gunakan equation yang kita buat tadi, X2 minus X1 kan. Kemudian kita ada yang kedua, M2 ni koordinat dia X2 lah, 1 kan. So dia punya belah ni dia sambung tu kan, K2 X2 minus X1. Okay, belah sini jadi
K 3 lah. X3 minus X2. Okay. So, M3 dia sambung sini. So, M3. So, dari sini. Ini dah X3. Dia tak ada ni kan. Dia tak ada bahagian. Ini dia tak ada bahagian X. Tak ada. Dia tak ada X. Dia tak ada K4. Tak ada. Dia sampai K3 je. So, senanglah bahagian ni ya. Okay, so kita balik semula pada tadi. Right. So, tak ada dah ni. So, kita akan bentukkan equation of motion lah untuk dia. Kita ambil yang pertama tu lah. Ambil yang pertama dulu tadi. So, tak apalah. Nanti daripada equation, kita pakai ni lah. F equal to MA. Saya ingat you dah biasa buat dah ni. Buat untuk ketiga-tiga equation. M1 plus X1 minus X1 X2 minus X1 equal to 0, ataupun kita buat M X double dot 1 plus 2 Kx1 minus Kx2 equal to 0. Ini the first equation. Gunakan keadaan yang sama, nanti you akan dapat second equation akan jadi macam ni. M X M2 X2 minus Kx1 plus 2 Kx2 minus Kx3 equal to 0. Kita dah buat. Nanti akan dapat jawapan ni. Dapat jawapan ni. Dapat jawapan ni. Kemudian kalau kita pergi seterusnya, untuk yang seterusnya kita akan dapat yang ketiga, M3 X double dot 3 minus Kx2 plus Kx3 equal to 0. Ini adalah equation of motion dia. Ini nombor 3. Okay. So, ni nombor 3. So, daripada yang nombor 3 ni, daripada 3-3 ni, kita akan cuba bentukkan matrix. Matrix. So, daripada 3 ni, kita akan dapati bahawa matrix kita akan jadi, saya muat kata nak tulis. Saya buat kecil. So, matrix M, boleh buat M dia akan jadi M1 0 0 0 M2 M3 0 0 0. Jadi matrix M. Ini matrix M. Matrix K, ni panjang sikit. Matrix K, kita ada ini untuk X1. X1 kita ada 2K, X2 kita ada negatif K, kemudian kita ada tak ada 3, kita kosong. Sini kita ada negatif K, ni ada 2K, sini ada negatif K. Oh, yang ni bawah ni pula, 2K ni ada negatif, ni ada negatif K. Dia tak ada satu. Tak ada satu, so maknanya kosong sini. Kemudian dia ada yang X2 ni ada negatif K, dan dia ada sini K. So ini matrix tu K. Apa? So that's how we analyze. So kita dapat matrix untuk M, dan kita dapat matrix untuk K. Alright. So now kita akan bentukkan matrix 3x3 ni, letakkan dalam kita punya characteristic equation. So let's say saya pandang ini.
pada yang atas ni. So kita punya characteristic equation kita kat mana? Ini characteristic equation kita. Tadi saya sebut tadi H H R equal to K, matrix K minus omega cos 2 matrix untuk M. So matrix karakteristik ni kita equalkan dengan kosong. Kita equalkan dengan kosong. Matrix equation kita equalkan supaya kita nak dapatkan dia punya nilai omega ni, okey. So bila kita masukkan dia akan jadi macam ni lah. Kita akan masukkan matrix, kalau kita boleh buat sini 2k negatif k kosong negatif k 2k negatif k kosong negatif k dan k, matrix untuk k minus omega 2 M1, tak payah buat M1 lah, kita buat M sebab tadi kan kita dah tahu all value for M is equal to M. Kita buat M terus kosong kosong, so kosong 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 M. Jadi matrix for M is equal to 0. So macam mana kalau kita buat solution dia, kita automatically kita akan dapati macam ni lah. Simple as 2k minus M omega cos 2 untuk first row. Lepas tu tengok row bawah dia, so bawah ni minus k kosong ni tolak ni dah ni kosong, so maknanya negatif k lah ada. So untuk second row ni kosong tolak omega kosong, so kosong. Okay, so yang ni pula negatif k tolak negatif m, so dia akan jadi ini row ni sorry, second row pula tadi dah masuk pakai row pertama. Okay, untuk second row pula, so ni second row, second column negatif k tolak kosong, so dia akan jadi negatif k lah. So yang ni pula 2k minus m, ni ada nilai, so jadi yang kedua ni akan jadi 2k minus omega cos 2 M. Kemudian ni negatif 3, negatif K, ini kosong, so jadi negatif K lah. Okay, saya betulkan, saya buat konsisten sikit. Saya tadi buat M omega kan, buat M omega, biar konsisten sikit. Okay, kemudian habis dah row yang kedua, yang kolom yang kedua, sekarang kolom 3 pula, matrix dia kosong, negatif omega cos 2 kosong, so dia kosong lah, kosong. So yang ke ni, yang ke row yang kedua untuk kolom yang ketiga ni, negatif k ni kosong, so dia negatif k lah. Okay, yang ni k minus ni m, okay, so jadi k tolak m omega cos 2, ambil matrix dia equal to 0. So dapatlah satu matrix, satu matrix 3x3 untuk karakteristik matrix dia. So macam kita nak analyze ni, macam mana kita nak selesaikan yang ni, dapatkan natural frequency, dia, kita gunakan kaedah determinant. Okay, determinant untuk determinant ni, maintain equation ni, kita gunakan satu tricks. Tricks dia ialah kita wujudkan ni, alpha equal to m omega cos 2 bagi k. Kita wujudkan. So untuk alpha m omega cos 2 bagi k, kita wujudkan benda ni, kita gunakan ni, kita gantikan dalam equation ni, kita gantikan dalam kita masuk ni, masuk dalam equation ni, gantikan mana patut lah. So kita akan dapati bahawa dia akan jadi macam ni, 2 minus alpha minus k, minus k pula, minus 1
minus 1, tak ada apa-apa, kosong, minus 1, 2 minus alpha minus 1, kosong, plus 1, 1 minus alpha, so, equal to 0. Senang je, maksudnya kau tengok sini kan, ni kan, apa-apa yang k m kuasa 2 ni, yang ni mana kalau kasih 2k, k ni buang, tinggal 2 je. So ada m omega kuasa 2, dia jadi alpha, bahkan dia jadi alpha. So 2 tolak alpha. Macam ni k saja. So jadi k saja, satu lah. So jadi negatif 1. Jadi negatif 1. Macam ni 2k m omega kuasa 2. So jadi ni akan jadi buang k jadi 2. 2 minus m omega kuasa 2 equal to alpha. Ni negatif k. So negatif k jadi 1 lah. 1. Ni akan jadi 1 minus alpha. Gitu. Itu dia punya tu. Cara nak mudah lah. Cara nak mudah nak fikirkan macam nak buat. Tapi nak buat macam ni boleh, tak ada masalah. Awak nak guna terus ni tak apa. Nak dapatkan determinant ni pun tak apa, tak ada masalah. Ya boleh je buat. Tapi kalau kita buat macam ni lagi mudah lah. Kita nak buat calculation determinant. Gunakan kaedah yang saya tunjuk tadi lah. You guna kaedah ni lah. You guna kaedah ni, dapatkan semua matrix. Okay. Nanti you cuba buat. You cuba buat lah. Saya bagi jawapan dan you cuba buat. So, untuk ini, so bila kita buat solution, bila kita solve dia punya equation ni, kita akan dapati bahawa kita gunakan kaedah matrik tiga tu lah. Kita akan dapati kita akan dapat bahawa alpha cos negatif alpha cos 3. Saya bagi jawapan dia. Nanti you try sendiri. Negatif 6 alpha plus 1 equal to 0. Okay. So, bila kita buat macam ni, so kita dapati bahawa gunalah kalkulator yang ada 0.198. Okay. Kemudian kita 2 1.556 alpha 3 equal to 3.4 3.247 alpha sama dengan m omega cos 2 bagi dengan k kan. Ini kan kita ni. Ni so kita ganti balik, kita akan dapati bahawa omega 1 sama dengan 0.445 set k per m. Omega 2 1.247 k over m. Omega 3 1.802 set k over m. So ini yang aku dapat lah. So kita akan dapat dua jenis, tiga natural frequency lah. Tiga natural frequency. Ingat lagi tak cara kita calculate mode shape? Okay, tadi kita dah calculate natural frequency. Sekarang kita nak buat mode shape dia. So kita dah dapat nilai tadi. Ni saya letak tepi lah. So ni jawapan pada untuk tadi untuk alpha, mana characteristic equation tu kita dapat benda ni. So sebelum kita pergi pada characteristic equation ni, sebenarnya kita buat ni kan, kita ada ni characteristic equation ni, dua tolak kita nak buat apa nama, kita nak calculate natural frequency kan, nak buat equation natural frequency tu, kita calculate determinant, kita gunakan equation ni.
okey. Sebenarnya ni adalah satu, ni berasal dari sini sebenarnya. A1, A2, A3 ya. Okey, equal to 0 ah. Tapi sebabkan kita tak nak tengok A1, A2, A3 ni kan, kita ambil yang ni kan, kalau yang ni dah, yang part ni dah, part ni sama dengan 0 kan. Tapi sebab kita tak anggap ni 0, kita ambil, kita nak calculate yang ni je sebab kita nak cari apa nilai alpha ni. So kita samakan part ni sama dengan 0. So kita dapat calculate omega tu berapa. Tapi sebenarnya untuk cube mode shape masih kita pakai equation ni lagi. So, kalau kita kembangkan, biasa kita kembangkan first row ni, sebenarnya apa kita akan dapat? Kita akan dapat 2 minus alpha A1 minus A2 equal to 0 sebenarnya kan, ataupun kalau boleh sebenarnya kali ni kan, yang ni kosong ataupun plus kosong kali dengan A3 lah kan, equal to 0 sebab ni kosong, so kosong potong lah kan, kosong dalam A3 kosong kan, negatif 1 bulat negatif 2, negatif A2, 2 tolak alpha dengan A1 ni kan. So bila kita dapat macam ni, so kita dapat sebenarnya kita dapat hubungan antara kan, hubungan antara 2 minus alpha, okay, A1 equal to A2, okay kan. So kan, mula kita buat ni kan, buat ni dan dapat dah ni first ni, kemudian kita buat ni balik, kita buat ni, ambil yang second row pula, second row dah nak dengan 3 ni, dah 3 ni, okay, dapat satu equation lain, nanti kita akan dapat A3 equal to 2.247 A1. A1 sama dengan 1 lah kan. So A2 sama dengan 1.802 A1. Nampak sangat? Balik. Ini terdapat macam ni lah. So A1 of course equal to A1 lah. A2 dapati bahawa 1.802 A1. A3 dapati 2.247 A1. Kan. So dengan kata lain, kalau kita boleh buat macam ni, kalau kita boleh, saya boleh convert. So saya boleh convert balik ni dia jadi macam ni. Dia jadi so A1, A2, A3 okay, sama dengan 1.802 2.247 A1. So inilah nombor mode dia. So ni untuk kalau kita masukkan ni. Kalau kita masukkan yang ni dalam equation ni, dan kita akan dapat lagi lah. Masukkan ni. Masukkan dalam ni. Gantikan ini. Gantikan dengan alpha ni. Lepas tu kembangkan balik. Dia dapat direction ni. Dapat direction ni. Dia boleh bentukkan mode shape lah. Masukkan ni pula. Pada 3 masukkan. So ni untuk mode 1.
Untuk pasal tu kalau saya boleh demonstrate nombor satu ni, kalau saya boleh demonstrate sama macam yang apa, dua degree of freedom. So dia ada 1.8 1.802, yang ni 2.247. Kalau kita graph tu kan. So untuk A1 sini, A2 sini, A3 sini. So kita ada macam ni lah. Ni the first mode. Cuba you calculate guna ni pula, guna second mode. Sure you akan dapat jawapan yang akan dapat nanti. You akan dapat macam ni. You akan dapat satu ni 0.445 0.445 negatif 0.802. Dia akan dapat macam ni. Untuk nombor satu. Okay. Ini yang second, yang ketiga sini. Akan dapat macam ni. Ni untuk kalau dia pakai mode 2 lah. Kalau dia pakai mode 2 ni. Okay. Kalau dia pakai mode 3. Kalau mode 3 akan dapat ni. Akan dapat macam ni rupa dia. Kalau dia 1.247 tu 0.4 554. So 1 2 3. Saya dapat macam ni. Ni mode yang nombor 3. Ni mode nombor 3. Okay. So mode nombor 3 macam tu. Nanti saya akan release jawapan ni dalam slide. Saya akan share slide ni. Saya akan release jawapan dia. Saya minta I want you to redo this exercise. Okay. So saya nak you all buat ni. Example of final exam ni dengan menggunakan contoh saya buat tadi. Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pada kelas nanti.